Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. So, hari ni insya-Allah kita sambung kita punya example semalam. So, horizontal surface dalam situasi ni kita ada horizontal surface but an inclined force. Inclined force maksudnya force tu yang sengit. Okay, so maklumat yang kita dah ada adalah force F equal to 15 Newton. So kita keluarkan kita punya maklumat ni. So firstly kita ada force is 15 Newton. And then kita ada angle theta kita is 30 degrees. Lepas tu kita ada mass equal to 0.75 kg. And then kita punya friction tak ada. So friction ni tak ada. Alright. So kita yang kita nak cari adalah what is the magnitude of the resulting acceleration. Yang kita nak cari adalah nilai A. Okay. So macam yang saya bagi tahu semalam, dalam kita punya soalan ni, kita buat dulu free body diagram. So bila buat free body diagram, kita conteng dekat kita punya figure ni, kita lakarkan XY component. Okay, so ni adalah X component, ini adalah Y. Adalah Y axis, ini adalah X axis. Okay. Kalau kita nampak force ni, kalau kita panjangkan ke dalam, force dia ni akan mengarah ke center. Okay. So, oleh sebab kita punya force ni ke center, masuk ke dalam, kita kena keluarkan kita punya force ni keluar daripada origin. So, kita extendkan dia ke bawah. Nah, yang ni memang dia punya rules macam tu. Okay. So, oleh sebab kita punya theta dekat sini adalah 30 darjah. So, that means kat sini 30 darjah dan dekat sini adalah 30 darjah. Alright. So, kalau kita lukis kita punya free body diagram, akan dapat macam ni. Ni adalah X, ni adalah Y. And then yang ni adalah kita punya F. So, theta kita dekat sini. Theta 30 degree. Okay. Selain daripada force ni, force apa lagi yang ada dekat dalam soalan ni? So, yang pertama, kita sekarang ni ada surface kan? So, bila ada surface, maksudnya dekat sini, dekat atas ni ada normal. So, dekat atas ni ada normal. And then, sekarang benda ni, dia berada dekat atas satu surface. So, dia ada mass. Okay, berat ni, blok ni dia ada mass. So, bila ada mass, maksudnya dia ada weight. Weight ni mesti ada. Semua benda yang ada mass, maksudnya dia ada weight. Alright, so inilah kita punya free body diagram. Okay, so cuba tengok kat sebelah. So, daripada kita punya free body diagram ni, so kita ada force yang applied force tadi, then kita ada normal force, and then kita ada mg. Okay, so kita ada force, ada normal force dengan ada mg. Okay, so force kita ni, dia ada angle kan? So, bila force tu, dia ada angle, means awak kena resolvekan dia. Resolvekan dia kepada fx dengan fy. Okay, so setiap kali ada angle, force tu mesti kita resolve. Fx, fy. Yang ni application daripada vektor yang hari tu lah. Okay, so kita solvekan dulu daripada x-axis. So, daripada x-axis, force apa yang ada yang melintang? Kita ada fx. Okay, bila kita dah resolvekan f ni kepada fx dan fy, f ni kita dah tak payah consider dah arah untuk f yang asal ni. Kita hanya consider arah fx dengan fy sahaja. Alright? So, bila kita nampak force yang melintang, kita ada fx. So, daripada fx tu, kita masukkan dalam formula F sama dengan ma.
So, oleh sebablah kita punya force yang melintang ni hanyalah Fx. Kita tak ada force lain dah. So, dia akan jadi Fx equal to Max. Alright? So, kita tahu untuk dapatkan Fx, Fx equal to F cos theta. So, theta kita ni, yang ni awak mesti ambil angle dekat x-axis. Okay? So, bila dalam soalan tu, tiba-tiba dia bagi awak angle dekat y-axis ni. So, yang ni awak tak boleh guna. Awak kena cari dulu dekat x-axis. Tak kisahlah sama ada kita punya force tu dekat sini ke. Kalau dekat sini, awak kena ambil dekat sini. Kalau dekat sini, awak kena ambil dekat sini. Mesti dekat dengan x-axis kita. Okay? Kalau dekat sinilah macam biasa. Alright. So, dekat sini, 30 darjah ni dah memang dekat dengan x-axis. So, kita ambil je 30. So, masuk dalam sini. F cos 30 equal to, mass kita tadi, mass dia dah bagi, which is equal to 0.75 kg. So, masuk je lah kat sini. 0.75 AX. So, bolehlah dapat nilai X. So, yang itulah kita punya jawapan. Okay. Dari segi y-axis pula, okay, sekarang benda ni, dia punya force ni menghala ke sini. So, rasa-rasanya objek kita, sekejap Okay. Kat sini objek kita kan? Okay. Bila force kita tolak ke sini, objek ni ada tak bergerak turun ataupun naik? Dia tolak force, kita punya force ni hanya menghala ke sana. Hanya menghala ke sana, tolak dia ke bawah sana. Rasanya ada tak dia naik ataupun turun? So, dia tak ada. Dia hanya akan bergerak ke kanan sahaja. So, bila dia tak bergerak sama ada naik ataupun turun, so that means kita punya AY is equal to 0 meter per second square. Okay. So, the sum of forces in the y direction must be 0. Okay. Oleh sebab kita tahu yang total F is equal to MA. So, kita punya A tadi dah sama dengan kosong kan. So, nanti total force dia dekat y direction mesti equal to 0. So, dekat y direction, kita ada normal. Kita ada normal, kita ada W. Lepas tu kita ada Fy. So, force yang ke atas akan jadi positif. So, that's why kenapa N di sini positif. Dekat bawah, dia akan jadi negatif. Fy ni pun negatif. So, dia jadi tolak Fy, tolak Fg. Fg ni merujuk kepada kita punya weight ni, mg. So, masukkan je lah. N minus, so Fy, kalau tadi Fx sama dengan F cos theta, Fy must be F sin theta. So, F sin theta, theta dekat sini masih sama dengan theta dekat bawah ni. Kalau kat sini awak dah guna 30 degree, so dekat bawah ni mesti 30 degree juga. Okay, so N, kita masukkan je kita punya Fy tadi, F sin 30, tolak dengan mg, equal to 0. Okay, so kalau kita nak cari nilai normal force kita, so kita jadikan dia perkara subjek. Yang lain tu pindah ke sebelah, so nanti dapatlah jumlah untuk kita punya normal force. Tapi kalau dalam soalan yang awal tadi, dia hanya nak cari ini je sebenarnya. Dia nak cari acceleration sahaja. Untuk yang normal ni tak perlu. Yang ni cuma added information je lah untuk awak. Okay, kita try pula buat soalan yang ni. So, dalam soalan ni, dia kata draw the vector free body diagram and find the acceleration and normal force. So, dia nak free body diagram and then dia nak cari acceleration dan nak cari normal force. So, maklumat apa yang lain yang kita ada? Kita ada force which is 200 Newton. And then kita ada mass 10 kg.
Yang ni adalah applied force 200 Newton. And then kita ada theta, which is 40 degree. So, bila dalam incline plane macam ni, so macam yang saya cakap sebelum ni, perkara first yang awak kena buat adalah kita kena lukis kita punya XY axis. XY axis kita ni dia mesti parallel dekat plane X kita ni dia mesti parallel dengan plane. So oleh sebab kita punya plane ni sengit, so kita punya XY axis ni pun kita sengitkan. Nanti baru kita luruskan semula. Alright. So bila dekat sini negative 40 degree, so that means theta tu dekat atas ni. Sini. Sini 40 degree. Kenapa dekat sini 40 degree? Garisan yang ni dia selari dengan garisan incline plane kita. Okay. Lepas tu, kita punya garisan yang lurus ni selari dengan garisan yang ni. So that's why kenapa 40 degree dekat sini, so sini pun akan jadi 40 degree. Alright. So 40 degree. So then kita punya normal. Okay. Sekarang surface kita sengit kan? So maksudnya normal kita pun sengit. So normal kita ke atas. Tapi kita punya weight still lagi ke bawah. Weight kita still lagi dekat sini. Okay. So dekat sini 40 degree. Kalau dekat sini 40 degree, so sini pun 40 degree juga. Sini pun 40 degree. Kenapa macam tu? Sebabnya bila dekat sini 40 degree, so yang ni adalah 90 degree kan? Yang ni adalah 90 degree. So, bila sini 40, dekat sini remaining dia akan tinggal 50 degree. Lepas tu, yang ni pun 90 darjah juga. So, kalau sini 50, so yang tinggal ni adalah 40 degree. Okay, so, di sini 40 degrees. So, oleh sebab, okay, kita lukis semula. Kita lukis semula, kita luruskan kita punya XY axis ni. So, dia akan jadi macam ni. Kat sini X, kat sini Y. Lepas tu normal ke atas. Okay, kita punya W ni oleh sebab dia sengit, kita punya XY axis ni kita dah luruskan. So, W tu akan jadi dekat sini. Sini W. So, 40 degree tu dekat sini. Dan force kita dekat sini. Okay, so daripada kita punya free body diagram ni, barulah kita cari yang dia nak ni. Acceleration dengan normal force. Okay, so daripada kita punya free body diagram ni, kita akan dapat kita punya figure yang ni lah. So force kita ke atas. And then normal mg. Okay. So tadi dekat sini adalah 40 degree kan? Ini 40 degree. So maksudnya dekat sini adalah 40 degree. Ini adalah 40. Lepas tu oleh sebab daripada sini ke sini adalah 90 degree. So maksudnya remaining dekat sini adalah 50 degree. Okay. Macam yang saya cakap dengan awak sebelum ni. Bila kita punya force tu, macam dekat sini kita punya W ni, dia ada angle. So, kita resolvekan dia kepada WX dengan WY. Okay. Dan kita punya angle tu, kita kena ambil dekat angle yang dekat dengan X-axis. So, bila WX, W cos theta. Dan bila WY, W sin theta. So, macam saya cakap sebelum ni, X mesti ambil yang dekat X-axis. Okay. Oleh sebab tadi yang dekat sini 40 degree. 40 degree ni kita punya angle dekat sini. Dia dekat dengan Y. So, kita tak boleh simply ambil 40. Kita ambil yang 50. Okay. Kita ambil yang 50 degree. Kalau kita nak guna yang ni lah, cos dengan sin ni.
Jadi, W cos theta ni dia akan jadi W cos 50 and then WY akan jadi W sin 50. So, that's why kenapa dia letak macam ni. Okay. So, untuk soalan yang tadi ni, yang untuk soalan ni dia suruh cari acceleration. Dia nak acceleration dengan normal kan? Okay. Kita tengok dulu A ni. Okay, sekarang benda ni, force dia ni dia tolak ke atas. So, bila dia tolak ke atas, secara logiknya, benda tu akan bergerak ke atas. A dia akan bergerak ke atas. So, kalau contohnya kita luruskan semula kita punya, free body diagram ni. Kat sini F, A dia akan ke sana. Kat sini ada normal. Kat sini ada W. Ini yang kita lukis yang dekat previous slide tu. Okay, sini WX. Sini adalah WY. Okay. So, sekarang ni A kita dekat X-axis yang melintang. Jadi, kita hanya consider force yang melintang je. Which is, kita ada force dan kita ada WX. Dapat? Okay. So, kita masukkan dalam formula kita. Total Fx sama dengan MAX. Okay. Total Fx ni sebenarnya merujuk kepada net force. Dan net force kita, net force ni kita kena consider semua force yang ada dekat dalam kita punya x-axis tu. So, force kita ni, dia ke sebelah kanan. So, bila ke kanan, dia akan jadi positif. Jadi, that's why kenapa F kita kat sini positif. And then, kita punya WX ni, dia ke kiri. So, bila ke kiri, dia akan jadi negatif. So, dia tolak negatif. So, F tolak dengan WX. Ni WX lah ni, kan mg cos theta. Kan? Sama dengan MA. So, 200, kita masukkanlah nilai. F kita dah ada 200. Mg ni, daripada kita punya mass tadi, 10 kg. Mass kita tadi 10 kg. Darab dengan gravity. Macam biasa, 9.81 meter per second square. So, that's why kenapa jadi 98. Cos 50 equal to 10A. Lepas tu, simplifykan je, dapatlah nilai acceleration. Okay. So, untuk yang B pula, dia nak, secondly tadi dia nak cari normal. So, normal adalah dekat y-axis. Y-axis. So, sekarang ni kita consider yang Y pula. Y-axis. So, sama macam tadi, kita consider semua force yang ada dekat Y. So, kalau ke atas, dia akan jadi positif. So, N. And then, WY ni yang ke bawah, dia akan jadi negatif. So, dia tolak. Mg sin 50. Yang ni adalah WY. Ni, WY. So, sama dengan kosong. So, kenapa sama dengan kosong? Sebab sekarang benda ni, dia hanya bergerak A dia ke kanan. Dia tak ada pergerakan sama ada dia ternaik ataupun turun. Tak ada. Dia hanya ke kanan sahaja. Jadi, untuk dekat Y axis, Y komponen, dia tak bergerak. Okay, so that's why kenapa dia punya MA dia sama dengan kosong. Okay, asal dia sebenarnya macam ni. Total FY sama dengan MA. Tapi oleh sebab dia tak bergerak, so A kita kosong. So, dia akan jadi total FY equal to kosong. Barulah benda ni masuk kat sini. Okay. So, masukkan je. Kita nak cari nilai normal. So, Mg ni bawa ke sebelah. Dapat Mg sin 50. Dan masukkan nilai kita. Baru dapat nilai normal. So, kita pergi kepada example seterusnya. So, dalam example ni, dia kata ada Atwood machine with mass 1 is 0.55 kg. So, kita ada mass 1, 0.55 kg. And then, kita ada M2, mass 2, which is 0.80 kg. Okay. And then, soalan yang pertama, dia suruh cari acceleration. Okay, dia nak A. And then, what is the tension? So, dia nak T.
Okay, so dalam sistem ni, satu benda yang awak perlu tahu, bila adanya tali, tension dekat tali ni dia akan mengarah ke tempat dekat mana dia tersangkut. Okay, so kalau dekat sini, tali ni arah tension dia mesti dekat tempat sangkut. So, tempat sangkut kita adalah dekat puli. Kalau ada puli lah. And then, dia punya tension akan mengarah ke atas. So, sama juga dengan sini. Kita punya tali ni, arah tension dia mesti mengarah ke tempat benda tu sangkut. So, tension dia ke atas. So, yang ni adalah tali yang sama kan? Dia still lagi tali yang sama. So, bila tali yang sama, so that means T dia akan jadi sama. So, dia akan hanya ada satu nilai T. Okay? Tapi contohlah kalau ada benda, contoh ni box, lepas tu ada tali, baru ada box lagi. Okay, kalau macam ni, tension dekat sini, contoh sini ada puli. Tension dekat sini, dia tak akan sama dengan tension yang dekat sini. Okay? Dia akan ada nilai berbeza. Tapi kalau macam ni, tali ni still lagi tali yang sama, walaupun dia dah melalui puli, so tension dia masih lagi sama. Okay, so macam biasa, oleh sebab mass kita punya M ni kita ada mass. So bila ada mass, kat bawah ni kita ada W. Ni W. Dan sama juga dengan mass yang kedua. Oleh sebab benda ni ada mass. So dekat bawah ni kita ada W. So contoh kita ambil ni sebagai W1. Yang ni adalah W2. Okay, saya nak buat sikit pembetulan dengan yang saya dah ajar sebelum ni. Okay, kalau saya kata tadi, kalau saya cakap sebelum ni, bila force ke kanan, dia akan jadi positif. Bila force ke kiri, akan jadi negatif kan? Okay, dan kalau force tu ke atas, dia akan jadi positif. And force ke bawah akan jadi negatif. Okay. Yang benda ni, dia hanya akan jadi macam ni bila benda tu tak bergerak. Tak bergerak. Tapi, bila benda tu bergerak, so bila benda bergerak, kita dah tak ikut kita punya XY axis ni. Positif ke kanan, ke kiri negatif. Kita dah tak ikut yang ni. Tapi, kita mesti ikut arah acceleration. Ikut dekat mana benda tu bergerak. Ikut arah motion. Okay, kita. So, kalau kita punya force is force sama arah dengan A, sama arah, dia akan jadi positif. Dan bila force kita lain arah dengan A, dia akan jadi negatif. Okay? Yang ni bila benda tu bergerak. Right. So, kita balik kepada soalan ni. So, dalam soalan ni dia dah bagi dua mass. Mass 1, mass 2. So, mass 1 yang ni adalah mass 2. 0.55 kg. Yang ni adalah mass 2. 0.80 kg. So, bila kita compare mass between these two object, mass tu ni lebih besar kan? So, secara logiknya, objek ni dia akan bergerak ke bawah sini. Yang ni akan turun ke bawah dan yang mass 1 ni akan naik ke atas. Sebab mass 2 ni akan tarik mass 1 ni naik atas. Okay? So, kita letak semua force yang ada tadi. Kita ada tension. Kat bawah ni kita ada W1. Lepas tu, atas ni tension, sini ada W2. Okay, benda ni sekarang, dia hanya bergerak dekat dekat Y axis. Dia tak ada bergerak ke kiri ke kanan. Dia hanya ada pergerakan naik ke atas dan turun ke bawah. So, kita hanya consider kita punya Y component je. Okay. Firstly, kita tengok yang M2. Untuk yang M2 ni, sebab dekat M2 ni yang dia terturun kan. So, kita buat kita punya free body diagram. So, kita punya box ni tukar menjadi point je. And then ke atas kita ada tension.
ada tension, dan yang ke bawah kita ada W2. Yang ni W2. Okay, sama juga dengan M1, dan jangan lupa acceleration dia mesti ke bawah sebab dia berat. So untuk yang M1 pun sama, kita buat free body diagram. So dekat atas ada tension, kat bawah ni ada W1, tapi acceleration dia gerak ke atas sebab dia kena tarik tadi. Okay, so bila kita buat kita punya equation, F sama dengan MA. So, kita punya force yang kita hanya consider yang dekat Y direction je lah. Sebab benda tu tak ada bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Okay. So, kita punya force untuk yang M2 kita tengok M2 sekarang. So, force yang sama arah dengan A akan jadi positif. Force yang sama arah dengan A akan jadi positif. Dan force yang lain arah dengan A akan jadi negatif. Okay. So, bila masukkan dalam equation ni, dia akan jadi W2 minus dengan T. So, W2 minus dengan T, so dapatlah yang ni. W2 ni, M2G minus dengan T. Sama dengan MA. M2A, so kita consider M2 ni sekarang ni. Ini adalah M2. So, kita nak cari nilai tension kan dengan acceleration. So, kita buat dulu equation untuk tension. So, M2, T kita jadikan perkara subjek. So, M2G ni kita bawa ke sebelah. Okay. So, bila bawa ke sebelah, kalau yang ni terbalik, yang ni dia bawa ke sebelah, T ni dia bawa ke kanan. So, dia jadi macam ni lah. M2G minus M2A. So, bila simplify akan dapat equation yang pertama ni. Okay. Ini equation pertama untuk cari nilai T. Dan kita buat pula untuk yang M1. Cara yang sama. Kita buat equation, masukkan dalam F equal to MA. So, force yang sama arah dengan A, force yang sama arah dengan A akan jadi positif. Dan force yang lain arah dengan A akan jadi negatif. Dia akan jadi negatif. So, dia akan jadi T minus dengan W1. T minus dengan W1. This is W1. So, sama dengan MA. So, M dia kat sini kita guna M1 lah. Sebab kita consider sekarang adalah M1. So, macam biasa, T ni kita jadikan perkara subjek juga. So, M1G ni kita bawa ke sebelah. So, dia jadi plus. So, dapatlah equation yang kedua. So, daripada yang tadi, kita dah dapat dua equation untuk T. Okay. Macam yang saya kata tadi, dalam soalan ni, kita punya T sama kan? T kita sama untuk kedua-dua blok ni. Sebab kita punya tali ni masih lagi tali yang sama. Okay. Kita hanya ada satu nilai je. Jadi, kita buat persamaan serentak. So, equation yang 1 equal to dengan equation yang 2. So, jadilah macam ni. Bila masuk-masuk nilai, dapatlah nilai acceleration. Okay, so, daripada nilai acceleration ni, kita kan tadi dah ada equation yang first dengan second. So, masukkan je lah A ni ke atas. Masukkan je nilai A ni sama ada kepada equation yang pertama ataupun ke equation yang kedua. So, dia akan dapat nilai tension. Tak kisah awak masuk mana-mana equation pun, dia akan dapat nilai T yang sama. Okay, macam mana pula kita nak kira tension bila kita tak ada pulley? Kita tak ada pulley. So, contoh kalau dalam keadaan ni dia berada dalam horizontal movement. So, contoh kita ada dua mesh. Kita ada MA, MB. Kita ada dua box yang connected by a cord atau by a cable. And then, kita ada force yang tarik MA tu. Kita ada force yang tarik MA. So, oleh sebab tali ni, tali kita ni dia menghubungkan antara dua box. So, macam yang saya cakap sebelum ni, tension kita dia mesti ada dekat kedua-dua arah. Dia akan MA
akan tersangkut dekat MB dan MB pun akan sangkut dekat MA. Okay, yang ni kalau dia connected between two bodies. So tension dia dekat sini sama lah sebab dia masih lagi tali yang sama. Okay. So oleh sebablah box tu it pulls at same force. Bila force dekat sini tarik MA ni, box A ni, nanti both of this object will be moving together. Diorang akan bergerak sama-sama disebabkan oleh force ni. So means A dia akan jadi sama. So kita buat equation untuk kedua-dua box. So untuk yang MA, acceleration oleh sebab force dia ke kiri, so acceleration dia pun akan bergerak ke kiri kan. Okay, so bila kita buat equation untuk yang MA ni, macam saya kata tadi, force yang sama arah dengan A akan jadi positif. Okay. Dekat tengah ni pula awak bahagi dua. Tension satu ni kawan dengan MA, tension satu ni kawan dengan MB. So tension dekat sini berbeza arah dengan A, so dia akan jadi negatif. So untuk box A, dia akan jadi F yang ke depan ni minus dengan T, tolak T, sama dengan MAA, sorry. Ini untuk box A. Untuk yang box B pula, sekarang ni dalam soalan ni dia tak ada cakap pasal friction. So kita anggap friction tu tak ada. So dia hanya ada tension. Kat sini ni dia hanya ada tension. Ada tension je kat depan ni. So tension ni dia sama arah dengan A. So dia akan jadi positif. Ini untuk box B. So dia akan jadi T equal to MBA. So ni pula keadaan bila mana kita ada dua keadaan. Dia ada yang melintang dan dia ada juga yang menegak. So dalam keadaan ni kita ada 3 mass, mass 1, mass 2 dengan mass 3. So kita kena buat free body diagram for each of these mass. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia dah bagi dah acceleration dia bergerak ke kanan. So bila bergerak ke kanan maksudnya yang dekat sini yang tergantung ni dia punya A akan bergerak ke bawah. So dekat kita punya tali, tali kita dia mesti arah tension dia mesti ke arah tempat sangkut, which is our pulley. So tension dia ke kanan. Kalau yang dekat sini pula ke arah dia punya tension mesti ke tempat sangkut ni, so arah T ke atas. Dan kalau yang dekat sini, dekat tengah-tengah ni, oleh sebab dia connect between two bodies, jadi dia punya T ni akan ada ke bawah dan ke atas. So tension dekat sini adalah sama, equal. Dan tension yang dekat bawah ni, T1 ni sama. Alright? So free body diagram untuk M1, dia akan bila kita pisahkan each of this mass. So untuk M1, dia akan ada force untuk tension sahaja. Kenapa? Sebab dia kata salah satu, dia kata pulley dia frictionless. And then dalam soalan ni dia tak ada cakap yang surface tu ada friction. Dan dia cakap smooth. So bila smooth maksudnya dia tak ada friction lah. Dia hanya ada tension. So kita consider tension sahaja. So T ni dia punya arah ke kanan sama dengan acceleration. So bila sama dia akan jadi positif. So bila kita buat equation untuk M1 ni, dia akan jadi T equal to M1A. Alright, itu untuk M1. And then untuk M2, dia ada tension ke atas. And then dia ada T1 arah ke bawah. Yang ni sama macam tadi, kita bahagi dua. And then dia ada weight tu. Dia ada weight. Weight. Sebab dia ada mass kan. M ni means dia ada mass. So bila ada mass, so dia ada mg. Dia ada W. So W sama dengan mg. So dia ada weight. Ni. Sama juga dengan M3. Dekat atas ni dia ada T1. And then dekat bawah ni dia ada weight W3.
dan A dia ke bawah. Okay. Untuk M2. Okay. Untuk buat equation untuk M2, kita ada T, T1, T, T1 dengan W2. So, force yang sama arah dengan A akan jadi positif. So, T1 positif, W2 positif. Tapi T yang dekat atas ni, dia berlawanan. So, bila berlawanan, dia akan jadi negatif. Okay. So, bila kita buat equation dia akan jadi W2 positif tambah dengan T1 positif tolak dengan T. Sama dengan M2A. Okay, then untuk yang M3 pula, W3 sama arah dengan A. So, dia akan jadi positif. T1 dia lain arah dengan A, so dia akan jadi negatif. So, W3 minus dengan T1. W3 minus dengan T1. Sama dengan M3A. Okay, cuba buat soalan exercise 1 ni. InsyaAllah lepas ni saya akan bagi jawapan dia dekat dalam answer exercise kita. Kalau contoh yang dah ada jawapan tu, jalan kerja awak try buat dulu sendiri. Lepas tu nanti baru awak tengok compare dengan dia punya jalan kerja. Betul tak? Kalau ada apa-apa soalan, jangan lupa tanya. Okay, terima kasih.